Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini saya akan menceritakanlah tentang topik tentang gula. Okey, yang selalu seharian kita ambil dan kita makanlah dalam penggunaan yang buat kuih, teh, kopi dan sebagainya lah. So, dalam keadaan uh, inflasi pada hari ini dengan kenaikan harga barangan, kita juga perlu juga melakukan beberapa sedikit orang kata apa pengubahsuaian atau adjustment dalam pengambilan gula kita pada hari ini. So topik saya ringkas saja pada pagi ini, lain daripada topik-topik yang biasa yang saya sentuh berkenaan tentang kaunseling, psikologi. So hari ini kita bercerita tentang gula lah. Okay, secara ringkas, gula adalah karbohidrat ringkas yang membekalkan sumber tenaga yang segera yang mudah diserap oleh tubuh. Jadi secara semula jadi gula boleh didapati dalam makanan yang mengandungi karbohidrat seperti nasi, mi, roti, pasta dan ubi-ubian. Gula juga terdapat dalam buah-buahan dalam bentuk fruktosa dan susu dalam bentuk laktosa. Okay, selain terdapat dalam bentuk semula jadi, gula juga boleh ditambah ke dalam makanan semasa penyediaan ataupun prosesan. Pengambilan gula tambahan tidak diperlukan. Okey, saya ulangi, pengambilan gula tambahan tidak diperlukan dalam diet harian kerana gula boleh diperoleh daripada makanan yang mengandungi karbohidrat. Pada label makanan, gula juga boleh disenaraikan sebagai sukrosa, fruktosa, fructose, sorbitol, mannitol atau mannitol, sirap jagung atau corn syrup, madu atau honey, malt, extra malt, malt extract, maltose, ekstrak beras atau rice extract, molasses, golden syrup dan inverted sugar. Okey, apakah saranan pengambilan gula tambahan? Okey, ini yang disebutkan oleh WHO pada 2003 menyarankan pengambilan gula tambahan tidak melebihi 10% daripada jumlah tenaga harian. Oleh itu, bagi orang dewasa, purata pengambilan gula tambahan yang disarankan adalah tidak melebihi 10 sudu teh sehari, iaitu bersama dengan 50 gram. Saya ulang, bagi orang dewasa, purata pengambilan gula tambahan yang disarankan adalah tidak melebihi 10 sudu teh sehari atau bersama dengan 50 gram. Gula tambahan yang dimaksudkan di sini adalah monosakarida atau duisakarida yang ditambah ke dalam makanan dan minuman oleh pengilang makanan, dan gula yang ditambah semasa memasak atau menyediakan makanan. Okey, ni sedikit kesan yang saya nak sebut tentang jika kita mengambil gula secara berlebihan. Okey, pengambilan gula yang berlebihan boleh mengakibatkan pengambilan tenaga yang berlebihan. Pengambilan tenaga harian yang berlebihan dalam jangka masa yang panjang boleh meningkatkan berat badan dan menyebabkan obesiti. Ini termasuk saya lah. Okey, saya dalam keadaan dalam pengurusan untuk mengurangkan berat badan. Keadaan ini akan menjadi lebih serius sekiranya diet harian adalah tinggi lemak dan kurangnya aktiviti fizikal yang dilakukan. Sebab baru-baru ni ada dalam kajian dalam Malaysia oleh Akhbar, kalau tak salah saya, yang menyatakan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang agak malas untuk berjalan. Okay, ini antara idea lah ataupun mengapa saya bawa isu ni pada pagi ni. Okey, saya sebutkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan National Health and Morbidity Survey NHMS 3 yang dikeluarkan oleh pada tahun 2006 mendapati 29.1% orang dewasa di Malaysia berlebihan berat badan, manakala 14% pula obes. Ini telah menunjukkan peningkatan berbanding NHMS 2 yang diterbitkan oleh pada tahun 1996. Nampaknya kajian ini dibuat lebih kurang 10 tahun sekali, iaitu masing-masing 16% berlebihan berat badan dan 4% obes. So kita tengok peningkatan yang agak mendadak, iaitu sebanyak 13% berlebihan berat badan dan 10%
peningkatan akibat obes, akibat pengambilan gula berlebihan. Obes dan berlebihan berat badan meningkatkan risiko mendapat pelbagai jenis penyakit kronik seperti diabetik, darah tinggi dan sakit jantung. Prevalent penyakit diabetes dalam kalangan penduduk yang berumur lebih daripada 30 tahun telah meningkat daripada 8.3% pada tahun 1996 yang dicatatkan dalam NHMS2 kepada 14.9% pada tahun 2006 yang dicatatkan dalam NHMS3. Gula juga boleh dikaitkan dengan pembentukan karies gigi atau dental caries. Ini kebanyakannya saya tengok dalam kanak-kanak ada juga berlaku orang banyak karies gigi ni. Data dari Kementerian Kesihatan menunjukkan kadar karies gigi di kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun adalah 76.5% yang dicatatkan pada tahun 2005, dan 80.9% dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 6 tahun yang dicatatkan pada tahun 1997. Oleh itu saya menyarankan kepada anda tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari di luar sana untuk mengurangkan kadar pengambilan gula, maniskan dalam senyuman, kurangkan gula dalam minuman. So itu saja yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Semoga kita dapat bersama-sama mengamalkan cara hidup sihat demi kesihatan kita, demi kesejahteraan kita untuk masa hadapan, dan bersama-sama kita memanjangkan atau kita memanjangkan jangka hayat kita, tetapi dalam keadaan kita sihat tanpa membebankan kewangan keluarga dan juga kerajaan secara amnya. Okay, terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi.